InsyaAllah bagi sahabat-sahabat yang duduk belakang tu boleh penuh depan lu penuh depan lu, orang ramai lagi nak masuk lagi belakang. Jadi saya tanpa lengah masa, saya menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz untuk berikan kuliah pada malam ini. Dengan salam hormatnya dipersilakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الكتاب يا الله, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah walhamdulillah syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ini sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah, limpah kurniaan Allah, rezeki Allah, udara Allah yang mana kita kecapi setiap hari. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Orang yang bersyukur ini menjadi hamba yang Allah Ta'ala pandang dengan kasih sayang. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, dialah menjadi hamba yang Allah Ta'ala murka, hamba yang Allah Ta'ala tidak reda. Jadi, sebab itulah kita diajar setiap kali semayang suratul Fatihah bermulanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siapa yang tak baca kalimah syukur ini, tak sah semayang dia. Sebab itulah wajib baca dengan suratul Fatihah bermula dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala ajar kita dan sembahyang supaya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi manusia akhir zaman ni, dalam sembahyang dia pandai ucap syukur, tetapi dalam kehidupan dia, dalam muamalah dia, dalam berurusan niaga dia, tidak ada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila orang main projek, dia sibuk nak main projek attack. Orang lobby projek, dia lobby attack. Orang main lesen kontraktor nak main lesen kontraktor attack. Tapi bila mana dalam keadaan Allah Ta'ala uji nikmat,
dia lupa pula nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh sayang aku kan, aku lah patut boleh. Ni manusia ni hak jenis tak syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Terutamanya di akhir zaman ni. Akhir zaman ni ramai manusia ngaku rezeki itu hasil usaha dia. Ramai manusia akhir zaman tu ngaku harta benda hak dia boleh, piti hak dia boleh, kereta hak dia boleh, rumah dia boleh, hasil titik peluh dia kerja. Silap besar dia. Dia tak nampak kurnia ini daripada Allah Ta'ala. Panah mukadimah. Lama dok kuliah. Terlebih dahulu saya rakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih di atas undangan jemputan untuk saya berkuliah di Surau Pancu Kuing. Marah ke terakit ni? Padang Muting, Padang Kemuting. Saya rakamkan ucapan terima kasih kepada pengurusi surau, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau dan seluruh tim yang menggerakkan kerja dakwah di surau ini. Tidak lupa saya rakamkan kepada adinda kita, adik Syafiq, Ikhwan Taufik kita yang tidak asing lagi kita kenal Facebook dia, Syafiq Ikhwan Taufik. Inilah orang dia. Jadi orang muda yang banyak menggerakkan kerja dakwah. Dan tidak lupa ayahanda kita, Pak Muslim, setahun lebih tak jumpa oleh kerana PKP bulan 3. Ni lakah bulan 3, setahun lebih. Hari ni baru jumpa, malam ni baru jumpa. Allahu Akbar. Rindu belaka ni, sahabat-sahabat kita ni. Daripada jauh, mai kuliah ada orang ni. Lakah negeri ada orang ni, mai kuliah ikut kita ni. Allahu Akbar. Insan-insan yang Allah Ta'ala sentiasa ketuk pintu hati dia. Manusia, hamba Allah yang sentiasa Allah Ta'ala gerak hati dia. Gi kuliah, gi belajar ilmu agama, gi sejid, gi surah. Ni insan-insan manusia yang Allah Ta'ala gerak hati dia. Supaya dalam keadaan Allah Ta'ala uji, wabak COVID-19 ni tak selesai lagi ni, tak habis lagi. Kita diuji dengan wabak COVID-19 tak selesai, tak habis lagi. Tapi inilah masanya Allah Ta'ala nak tengok iman kita ni. Kita takut penyakit ke takut Allah Ta'ala? Ni waktu ni Allah Ta'ala uji kita ni. Allah Ta'ala nak tengok kita, mu takut penyakit ke takut aku? Sebab apa saya sebut dalil ni? Di tempat saya tu, saya pengurusi masjid. Tempat saya tu, kes COVID baru ni, ada lagi orang lelaki dok ke sembahyang Jumaat. Tak boleh ustaz, hamba takut. COVID-19 hamba takut, hamba dok pergi terus sembahyang Jumaat. Yang ngaku depan kita, minum weng go. Yang ngaku depan kita, dia kata hamba dok pergi terus ustaz. Start hari pertama PKP, 4 kali Jumaat dah, istihar sambung lagi 2 minggu, dok pergi juga Jumaat. Ingat, orang lelaki rukhsah dia ada sempadan, ada tahap dia. Kecuali orang puan. Orang puan tak wajib. Kita orang lelaki, bila mana ada rukhsah, kelonggaran oleh pihak pemerintah, oleh pihak penguasa agama, wajib kita ikut. Jangan buat alasan COVID. Pihak jabat agama Medan, dah kelonggaran semayang Jumaat. Kita tak pergi juga. Bila mana kita tak pergi tu, ingat, tanya iman kita, cek iman kita. Kita takut Allah Ta'ala ke takut penyakit COVID? Gilah. Sepatutnya kita kena pergi semayang Jumaat. Bila ada rukhsah kelonggaran. Ning ujian manusia akhir zaman, Allah nak uji, nak tengok kita. Lagu mana keadaan kehidupan kita bila mari wabak COVID-19. Belum Dajjal lagi ni. Baru memari COVID-19, belum Dajjal lagi. Kalau kita buka kitab, apa nama ni, Jami'ul Usul, dalam kitab tu, ada menerangkan 10 tanda besar hari kiamat, yang mana akan datang dalam 10 tanda besar kiamat tu, munculnya Dajjal. Yang mana Dajjal ni dia mengaku Tuhan. Pemerintahannya menjanjikan orang hak ikut dia syurga. Orang hak lawan dia neraka. Tu Dajjal. Kita ini dok siapa lagi fasa zaman Dajjal. Baru Allah Ta'ala uji sikit je wabak COVID-19. Kita ramai hak kalah dah.
Kita ramai dah tinggal surau masjid. Allahu Akbar. Silap besar kita. Sebab apa silap besar? Kita ukur muamalah kita harian. Pasar raya kita tinggal tak? Mading kita tinggal tak? Giant kita tinggal tak? Tesco kita tinggal tak? Dok. Bolok selok. Start pagi buka garah pintu Mading. Gitu dah nunggu depan pintu. Orang Terengganu kata apa? Macam lalat urut tai. Betul tak? Macam lalat urut tahi. Nak royaknya, bak beli belah, bak shopping, manusia tak pernah suruh atas muka bumi Allah. Tapi bak cari amal soleh, bak cari bekalan, manusia jadi lara. Hanyut, tertipu dengan wabak COVID-19. Malam ni, saya nak cucuh sikit. Semangat balik Lepas ni semangat balik mari kuliah. Lepas ni semangat balik mari dengar. Mari semayang jemaah garis isyak. Ni cara kita warming up. Nak bakar balik semangat ni. Ramai hok tidur dengan COVID-19. Sungguh. Ramai hok tidur dengan COVID-19. Sedar dah. Dan Alhamdulillah surah Pacu Kuih ni baru dihadiri oleh ulama kita. Iaitu Ustaz Azhar Idrus. Baru mari minggu lepas. Kebetulan saya duduk di Pulau Pertiang. Saya kuliah di Pulau Pertiang bersama dengan Syekh Nuruddin. Saya tengok jadual, Allahu Akbar. Ustaz Azhar di sini. Rahmatnya Ustaz Azhar boleh di sini. Nak khabar apa? Nak bakar balik ni. Semangat manusia hok tidur dan COVID-19 baru ni kena perhidup balik mula. Boleh dah? InsyaAllah kita harapkan jemaah surah Pacu Kuih ni lepas pada malam kita kuliah hari ini, malam ni, esok penuh pah belakang. Boleh? Boleh? Boleh tu. Janji tu. Sebab apa? Pasar raya boleh penuh. Mading Tesco boleh penuh. Bapa rumah Allah Ta'ala tak boleh penuh. Esok kita nak jawab macam mana di hadapan Allah Ta'ala. Bak cari rezeki kita boleh siapa lipoh penuh. Bak cari pahala siapa renggeh surah sejid. Ukur sendirilah. Ni zaman fitnah yang belum lagi Dajjal muncul. Fitnah COVID-19. Manusia rebah leping, lepek wek dah. Ayat Terengganu. Makna teruknya keadaan iman kita akhir zaman ni. Jadi insya-Allah dah pakak-pakak kita muhasabah diri. Tak boleh belebel panjang tajuk kita ni. Tajuk kita ni akan panjang. Sebab di Pulau Pertiang ni dak sedar 2 jam 45 minit. Tu pun orang sejik tu terus lagi. Tak boleh bawah aku lapar perut. Gurau dah. Nak royaknya insya-Allah malam ni kita ambil peluang untuk kita bangkit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati kita sejahtera. Sebab apa? Saya nak sebut ni sebelum saya terlupa masuk tajuk kita. Hari ni cuba kita tengok hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, di akhir zaman kamu akan melihat orang yang terikut dengan perangai Abu Jahal, orang yang akan terikut dengan perangai Abu Lahab, orang yang terikut dengan perangai Abu Talib. Ni antara pak saudara Nabi, tok saudara Nabi. Hak Nabi sebut 1400 tahun lepas, hari ni terjadi depan mata kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanda, ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang ada perangai Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak suka pada pendamaian. Mereka tidak suka orang Islam ni bergabung. Mereka tidak suka orang Islam ni muafakat. Hari ni kita tengok di Malaysia hari ni. Bila Tok Guru istihad dalam muafakat, dia bangkit dah hari ni. Dia nothing dah. Inilah perangai Abu Jahal. Ni perangai Abu Lahab. Dia tak suka orang ni, orang Islam ni bercantum. Orang Islam bergabung. Orang Islam muafakat. Dia susah hati. Tu perangai Abu Lahab, Abu Jahal. Hari ni kita boleh tengok di Malaysia kita ciri-ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di akhir zaman. Dia meneting ikut dang. Tok Guru nak ra'i kena sampai pergi. Tiba-tiba dia ucap gitu, ni tak sedar nasib dia untung. Mereka yang ada perangai Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi kita kena sedar jangan ada pada diri kita perangai Abu Lahab, Abu Jahal. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Siapa je untukkan satu? Nabi. Nabi saudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Nak suruh Islam tu kuat. Tu hak tu buat ni. Tapi boleh kita la ilaha illallah. Nyetang kau tu, nyetang kau ni. Inilah perangai orang ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi tolong buang sifat perangai tu. Kita mesti
pegang kemah-kemah Islam, bersatu atas dasar Islam. Jangan pecah belah. Sebab Nabi nak Islam memerintah. Hari ni kita menyaksikan depan mata kita. Nampak dah perpecahan-perpecahan yang lahir perangai Abu Lahab, Abu Jahal. Wa na'udzubillahi min zalik. Baik, kita masuk tajuk kita sebagaimana yang saudara pengusi kita umum tadi, adik Syafiq kita, iaitu perosok dalam masyarakat. Apa benda ni perosok dalam masyarakat? Benda apa ni? Kata kebal ke? Hak perosok benda apa ni? COVID-19 ke? Perosok dalam masyarakat ni benda apa ni? Penyakit benda ni yang menjadi perosok? InsyaAllah kita kupah supaya kita dapat memahami dalam masyarakat kita ni banyaknya perosok-perosok yang menjadi anasir yang merosokkan masyarakat kita dari segi akidah, dari segi kekeluargaan, dari segi perniagaan, dari segi persaudaraan. Banyak makhluk-makhluk perosok di sana. Bahkan mutaakhir ini di pondok saya dalam tempoh PKP ni ada 2-3 orang menteri mari berobat, yang mana menteri ni kena sihir. Minyak mati bunuh jumpa dah kocek baju kok terus. Ni nak khabar manusia ke zaman ni dak kira dah dosa pahala. Dak kira dah tentang mati dia lagi lah ke mana. Dia kira segala hajat aku capai, aku boleh buat kehendak aku atas dunia. Hak tu yang dia usahakan. Dosa, pahala, neraka, azab kubur, kira ke dia. Asal dia boleh hajat dia. Allahu Akbar. Kesian menteri kita baru ni yang terlibat kena sihir, yang terpaksa naik kursi roda. Tak ada penyakit naik kursi roda. Nak gerak tak boleh. Jadi insya-Allah kita kupah tajuk perosok dalam masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana fa'ada liibni Adam bituruqin faqa'ada lahu bitariqil Islam faqala lahu atuslimu wa natruku dinaka wa din abaika fa'asahu wa aslam summa fa'ada lahu bitariqil jirza bitariqil hijrati faqala atuhajiru wa ta'udu wa tada'u ardaka wa sama'aka fa'asahu wa hajara summa fa'ada lahu bitariqil jihadi faqala atujahidu wa huwa talafun nafsi wal mali fatuqatilu fatunkahu nisa'uka wa buqsamu maluka fa'asahu wa jahad. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan berbagai-bagai cara. Ia duduk melakukan gangguan kepada manusia dengan alasan Islam. Lalu ia berkata, apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyang kamu? Tetapi manusia itu menentangnya dan masuk Islam. Lalu syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan jalan hijrah. Syaitan berkata, apakah kamu hendak hijrah, meninggalkan bumi dan langitmu? Tetapi manusia itu menentang dan hijrah. Kemudian syaitan itu duduk dan mengganggu manusia dengan jalan jihad dan berkata, apakah kamu akan berjihad sedangkan jihad itu menghilangkan nyawa dan harta? Kamu akan terbunuh. Maka isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain. Manakala harta-harta kamu akan dibahagi-bahagikan. Tetapi manusia tetap menentang syaitan dan terus berjihad. Baik, begitulah gambaran rekah atas tamsil yang terjadi di antara manusia dan qarinnya atau syaitan dengan syaitan yang lain. Hanya manusia yang leka dan sesat sahaja
yang akan terpedaya dengan qarinnya yang boleh diperintah dan dipancu menurut kehendaknya. Mereka inilah yang akan menjadi kuda tunggangan iblis dan syaitan. Inilah jawapan Allah Subhanahu wa taala ketika iblis bersumpah akan membinasakan manusia seperti yang tersebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Maksudnya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka kecuali orang yang mengikut kamu, iaitu orang yang sesat. Baik. Ayat yang kita baca malam ni, kita kena faham molek sumpah iblis yang pertama dalam ayat ni. Iblis bersumpah akan membinasakan manusia seperti yang tersebut dalam ayat ni. Maknanya, ingat molek, iblis syaitan dia bersumpah depan Allah Ta'ala sebelum dia turun ke bumi ni, dia nak ganggu cucu cicit keturunan Adam ni sampai kiamat. Ingat molek. Ni ikrar. Ni sumpah iblis syaitan. Sebelum dia turun ke bumi ni, dia bersumpah dah. Nak ganggu cucu cicit keturunan Adam ni sampai kiamat. Ni disebut dalam ayat surah Al-Hijr ayat yang ke-42. Ayat ni menjadi dalil kepada kita ikrar sumpah syaitan ni, ia tak berhenti nak ganggu, nak menyesatkan kita sampai kiamat. Sebab itulah hari ni kita boleh buat kesimpulan, kau akhir zaman kau banyak nyakit iblis syaitan. Sungguh pengalaman saya selama 22 tahun dah berobat orang, saya boleh buat kesimpulan mutaakhir ini, 5 tahun mutaakhir ni, kau banyak kisihir, kau banyak gangguan iblis syaitan jin, kau banyak orang-orang alim, ustaz-ustaz, tok guru ni hak terlibat dengan sihir, hak kena sihir, hak terlibat dengan benda-benda santau ilmu hitam. Allahu Akbar. 5 tahun awal dulu saya ada masa kok sikit-sikit petang-petang untuk riadah. Learning tak ada masa terus. Dengan sistem hak saya buat ni, temu janji sebelum rawatan, dok dang lagi nak kambuh. Hak nunggu, hak nak minta appointment, nak minta temu janji berobat, dok dang alik saya. Terlampau banyaknya kes mutaakhir akhir zaman ni. Ni ayat kita bawa malam ni. Iblis syaitan dia tengok tanda akhir zaman, satu persatu dia cari jalan macam mana aku nak musnahkan orang Islam. Sebab itulah kita baca dah tadi, ada iblis syaitan musnah manusia melalui harta benda. Ada jalan iblis syaitan dia musnah manusia bab akidah. Dia hasut orang Islam supaya runtuh akidah, musnah habis iman, jadi murtad. Jadi kita tengok dengan tajuk hak kita bawa malam ni, insya-Allah bertepatan dengan keadaan sekarang. Baik, kita ambil yang pertama. Apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyang kamu, tetapi manusia itu menentangnya dan masuk Islam? Ni gangguan yang pertama disebut ayat ni, bab akidah dulu. Bab akidah. Baik. Ni menjadi dalil pada kita akhir zaman. Tengok dah baru ni. Bila orang Islam di kalangan kita sendiri yang beragama Islam, mengaku Islam, mak ayah Islam, tiba-tiba dia condemn, dia pertikaikan isu murtad, dia cakap depan orang ramai bab murtad. Dia ngaku dia murtad. Warwa dalam internet, dalam media sosial, dalam FB, seluruh dunia boleh tengok. Tahu tak siapa dia? Cik sebut. Siapa dia? Sajak. Hok gini kita sadak dia pula. Sadak tetang nyadak. Nak kabarnya ning bentuk gangguan yang mana iblis syaitan cocok bab akidah iman kita. Dia bercakap diri dia boleh istiham murtad, bermain-main dengan lisan, lidah, dengan hati. Hak ning lah. Kalau kita tengok dalam kitab Arab, kitab Jawi lama,
bab fiqh ihya ulumuddin, cabang akidah, cabang iman yang rosak. Apa dah kitab tersebut? Jidduhum najib, hazluhum najib. Bukan najib bekas pada menteri tu. Kan salah faham pula tu. Ayat bahasa Arab, jidduhum najib, habzluhum najib. Maksud dia, bergurau pun jadi sungguh, hak sungguh tetap jadi sungguh. Iaitu perkara murtad. Perkara murtad dalih mai gurau, tetap jatuh hukum murtad. Jidduhum najib, hak gurau tetap jadi sungguh. Habzluhum najib, hak sungguh tetap jadi sungguh. Maknanya kalau dia gurau perkara murtad, tetap jatuh murtad. Kalau dia bersungguh istihad jadi murtad, confirm murtad. Jadi ni yang sedang kita berdepan dalam Malaysia kita hari ni. Manusia yang iblis syaitan masuk racun dia, mempermainkan agama dalam diri. Jadi tolong ingat deh, isu sajak boning. Ingat, ini isu tunjang agama yang mana kalau kita tak benteras, tak cegah, murka Allah, bala Allah mari habis kena. Jangan main-main isu murtad. Ni Nabi istihad dan hadis kita baca ni. Kerosakan dalam masyarakat kita. Tajuk kita kena dah ni. Tak cegah, tak bendung, Allah Ta'ala datang bala musibah lebih teruk, lebih berat. Wa na'uzubillahi min zalik. Sebab itulah saya kata di mukadimah awal ni, kita dah ada habis lagi ni. Ujian wabak COVID-19 dah habis lagi ni. Tiba-tiba mari dah penyakit baru. Allahu Akbar. Ya main-main isu murtad. Hak paling kita sedih, statement daripada pihak penguasa, pihak polis, dah jumpa cari. Oh, dak logik akal sungguh. Memang dak logik akal ni. Lagu mana dak jumpa cari? Kepakai jing. Kepakai ilmu Mona Fendi. Kepakai ilmu ayah pai nak langit. Siapa dah jumpa cari? Ni menjadi persoalan dalam hati-hati orang Islam hak ada gini. Macam mana pandangan orang kafir dengan isu agama ni? Kita tidak benteras, tak cegah, kita lok gitu je. Jangan. Ni iblis syaitan ni kita baca lah ni. Perosok dalam masyarakat kita ni, dia contoh bab agama di akhir zaman. Sebab tu jangan pelik. Mutakhir ni ramai orang murtad. Ramai orang yang rosak akidah. Dengan sebab ni Nabi sebut, bila mana iblis syaitan dia masuk dalam diri hati manusia, dia bisik bab akidah. Dan senyap isu murtad, tubik pula isu kalimah Allah. Ni dua besar isu di Malaysia kita ni dalam tempoh COVID-19. Saya kabar ni dalam tempoh COVID-19, dua isu besar. Yang pertama isu murtad, hak sajak main tu. Yang kedua isu kalimah Allah. La ilaha illallah. Kita kena ingat deh. Fir'aun, nak sebut dalil ni. Fir'aun di saat dia lemah bobok, ayat terang deh, lemah bobok dalam laut, sewaktu menyeberangi laut, nak membunuh Nabi Musa AS dengan tentera dia, apa kata Fir'aun? Ana rabbukum. Tengah lemah tu, ana rabbukum, baru nak beriman kepada Allah Ta'ala. Tu ucapan yang keluar pada Raja Fir'aun yang sombong. Ana rabbukum, aku nak beriman dengan Tuhanmu wahai Musa. Aku ngaku Allah Ta'ala. Nak apa dah? Walaupun kalimah Allah Ta'ala kita ucap, di saat Allah Ta'ala uji kita di sakaratul maut, Allah tak ada terima dah iman kita. Begitulah, balik pada tajuk kita tadi, isu kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan buat main. Dia adalah kalimah Zatullah, Syifatullah, Zat Allah, sifat Allah, Maha Agung, Maha Tinggi. Tiba-tiba ada di kalangan manusia, waktu tu Allah duk betis. Tengok tak dalam Facebook, media sosial, kih kalimah Allah Ta'ala tu duk ditekuk, duk dipinggang. Hak saya tengok dalam media sosial tu duk betis terus, bawah pada lutut. Allahu Akbar. Kalaulah kalimah Allah Ta'ala boleh dipermainkan oleh orang kafir, mananya nilai Allah yang Maha Esa. Tolong beringat, isu ni boleh mengundang murka Allah. Isu ni boleh mengundang bala Allah Ta'ala mari atas muka bumi, kena habis. Jangan main-main. Kita baca mana ni, perosok akhir zaman dalam masyarakat kita ni. Kita kena pakat-pakat cegah, pakat-pakat bendung benda ni, sebab jarumnya dimainkan oleh iblis syaitan.
Ni nombor satu yang kita sentuh malam ni dengan tajuk kita perosok dalam masyarakat kita. Banyak sangat-sangat. Kita hari ni terikat dengan undang-undang dunia. Ramai manusia yang hanya nampak pemerintahan makhluk, tidak nampak pemerintahan Allah Ta'ala yang Tuhan punya bumi ni. Atas dunia, kita elok saja di kalangan mereka-mereka yang menghina, mempermainkan kalimah Allah. Macam mana kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti di saat kita semayang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semayang. Tapi dalam kehidupan syariat kita membiarkan musuh-musuh Allah menghina kalimah suci mulia ni. Ni biar ternampak perosok dalam masyarakat kita. Ingat jarum ni iblis syaitan yang main, bukan jin. Jin ni hak tahap level bawah lagi. Iblis syaitan ni asal ketua malaikat. Tapi kerana apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia ni engkar, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi fahamlah kita, perosok dalam masyarakat kita yang utama sekali ialah iblis syaitan. Dia masuk dalam setiap hati orang Islam, dia akan cocoh bab akidah, dia akan cocoh bab iman, bab murtad. Wal'iyazabillah. Baik, kita tengok yang kedua. Apakah kamu hendak hijrah meninggalkan bumi dan langitmu? Tetapi manusia itu menentang dan hijrah. Kemudian syaitan itu duduk dan mengganggu manusia dengan jalan jihad. Baik, yang kedua disebut dalam ayat ni. Ingat hijrah di sini salah satu menjadi jalan yang mana iblis syaitan ganggu manusia yang nak hijrah ke arah kebaikan, yang nak hijrah nak pergi sejid surah, yang nak hijrah nak cari amal soleh kebajikan. Ni antara jarum yang kedua yang dimainkan oleh iblis syaitan di akhir zaman. Sebab tu hari ni saya sebut mukadimah tadi, bila Allah Ta'ala uji wabak COVID-19 ni, kita tengok surau masjid semua menurun kehadiran. Tapi pasar raya, pusat beli belah tak pernah suruh orang. Ning, iblis syaitan cocoh kita hijrah pada kebaikan. Sebab itulah tolong beringat banyaknya perosok dalam masyarakat kita ni. Benda nak buat baik ni iblis syaitan cocoh awal-awal lagi. Iblis syaitan cocoh awal-awal lagi. Sebab itulah bila kita berada di bulan Sya'ban ni, Nabi SAW sebut bulan Sya'ban ni bulan aku, kata Nabi. Bulan Ramadan ini bulan untuk umatku. Jadi dalam bulan Sya'ban ni kita kena ingat satu perkara yang Nabi ajar, iaitu perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Jadi malam ni tolong beringat saki baki bulan Sya'ban ni tolong banyakkan selawat Nabi. Sebab apa? Dengan selawat Nabi memberi syafaat pada kita satu. Yang kedua, Allah Ta'ala memudahkan kita hijrah pada kebaikan. Nak buat amal soleh, nak pergi sejid, nak pergi surah, nak pergi dengar kuliah, Allah Ta'ala mudahkan kita hijrah pada kebaikan. Dan iblis syaitan ni amat membenci kepada orang yang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut dalam kitab Fathul Ghaib, iblis syaitan ni akan menjauhkan diri dia daripada orang yang berselawat ke atas Nabi. Jadi malam ni siapa-siapa yang nak diri dia jauh daripada iblis syaitan, banyakkanlah selawat Nabi. Sebab iblis syaitan benci orang yang berselawat atas Nabi ni. Jadi insya-Allah tu yang kedua yang mana kita kena faham perosok dalam masyarakat kita ni, bila mana kita nak hijrah pada kebaikan ni menjadi ujian pada kita. Apakah kamu akan berjihad sedangkan jihad itu menghilangkan nyawa dan harta? Kamu akan terbunuh, maka isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain. Manakala harta-harta kamu akan dibahagi-bahagikan. Tetapi
manusia tetap menentang syaitan dan terus berjihad. Ni nombor 3 dah. Nombor 3, perosok dalam masyarakat kita yang mana kita kena ingat manusia ni akhir zaman banyak yang diuji dengan harta benda. Banyak yang diuji dengan harta benda. Allahu Akbar. Sebab itulah hari ni jangan pelik. Manusia akhir zaman ni hak boleh cari makan ramai. Hak boleh cari makan ramai. Tapi hak boleh menghadirkan diri rumah Allah Ta'ala, hak boleh pergi sejid surah semayang subuh, hak boleh pergi semayang jemaah isyak sikit. Hak boleh cari harta benda ramai. Ni ingat, ni menjadi juga salah satu tajuk kita malam ni. Yang mana perosok akhir zaman ni banyak yang disebut dalam hadis Nabi. Nombor 3 kita baca ni ialah harta benda. Yang mana harta benda ni menjadi ujian kepada kita orang Islam akhir zaman. Di pondok saya hari ni ada satu kes yang membabitkan harta benda ni yang terlibat dengan sihir. Kalau tak silap tadi dia giliran nombor 5. Pesakit itu nombor 5. Yang mana bila kita baca ruqyah, kita tengok tindak balas yang ada pada pesakit itu, tiba-tiba keluar suara yang pelik daripada pesakit ni. Keluar suara, aku benci dia sebab dia nak harta-harta aku. Aku benci dia sebab dia nak harta-harta aku. Nak kabarnya di sini, ingat ujian harta benda ni boleh balah adik-beradik. Ujian harta benda ni akhir zaman ni anak beranak boleh jadi masa muka. Ujian harta benda ni saing baik, hak duk tidur sebatang boleh jadi musuh bermusuhan. Jangan main uji yang harta benda ni banyak sangat. Di pondok saya ni boleh katakan hampir separuh kes sihir yang dengan sebab berebut harta benda. Allahu Akbar. Hak minggu lepas saja kes berebut harta saka siapa balah dak kena adik-beradik. Hak puang cara puang. Dan hak terbaru, saya pergi Kedah baru ni, ada satu kes sihir tu, ia berebut tanah padi. Kedah kan terkenal, jelapang padi. Ada satu kes tu saya berobat, sepasang suami isteri. Kita berobat suami dia, Alhamdulillah. Baca ruqyah, beres. Suami dia sentiasa berzikir, baca Quran. Dia bertahap. Bila giliran berobat bini dia, dia start dah. Dia start dah. Nak menangis, nak tapik, nak terajang, nak pusing, nak pulah, nak guli bating. Allahu Akbar. Bila kita tekan lagi, kita baca, ya ma'syara jin. Dia terus bercakap. Yang mana aku benci kamu. Aku nak harta. Aku nak tanah. Aku nak barang kemas. Allahu Akbar. Bila kita baca lagi ruqyah, saya tak boleh baca ruqyah dah. Sebab kalau gelombang saya baca ni, ada penyakit pelik, tak pasal ni. Jadi saya ambil pada ayat je. Surah Ar-Rahman. Bila terbaca ayat, ya ma'syara jin, pada surah Ar-Rahman ni, tiba-tiba dia bercakap dia. Hak paling saya terfikir, bak barang kemas orang puang. Tolong beringat Kalau bagi harta pusaka, barang kemas, ikutlah faraid molek. Jangan berebut, jangan balah. Sebab banyak kes gini. Terutamanya hak minggu lepas tu di Kedah. Allahu Akbar. Barang kemas hak berlaku sihir di Kedah, dia bahang je seorang. Kejut kita. Sebab pesakit hak kita berobat tu, sorak pun dah ambil. Gelang ke, rata ke, subang ke, cicing. Cicing sebetul, hak kecil sekali, suasa, dah ambil, we habis. Sebab hak tukang sihir tu, dia nak habis barang kemas.
Lepas dia boleh bayar kemah, dia sihir pula ni, dia nak segala tanah harta sawah padi. Sampai rebah beleping saya ni. Apa kata dia? Mu ambil lah hak mu, aku tak ambuh. Dia mengalah beri terus. Allahu Akbar. Sedihnya saya tengok kes ni, sebab harta benda ni manusia sanggup balah berebut. Bila selesai kes tu, dia kata, Allah Ustaz, sakit sungguh Ustaz. Dah rajin ke sakit gini kata. Ustaz berobat ni sakit-sakit sungguh. Tapi bila dia bangkit, dia sedar. Dia bercerita pada saya. Dia kata apa, Ustaz? Biarlah saya cerita Ustaz itu. Baru kemas saya habis dia. Dia jenak sangat. Ni dia duk susah ke tanah sawah padi. Jenak juga Ustaz. Ambil dah. Nak kabarnya di sini dah. Tolong beringat. Harta benda ni menjadi ujian di akhir zaman. Iblis syaitan cocok masuk dalam diri kita. Dia akan jadi tomok. Walaupun bukan hak kita, dia mari tomok. Aku yang punya. Cerita Piramli. Ana yang punya. Boleh sakit ayat tu. Nak kabarnya di sini, sampai saat manusia ni, bila iblis syaitan masuk dalam telinga dia, terus ke jantung, ke hati dia, waktu tu dia dah nampak dah halal haram. Dia dah nampak dah dosa pahala, dah nampak dah azab kubur, dah nampak dah api neraka. Hak dia nampak, dia nak harta benda, kesenangan dunia, mah segala-galanya. Hak tu dia nampak. Jadi, tolong beringat deh, orang puan, kalaulah mati ibu bapa kita, kalau bak barang kemah, lebih selamat, lebih baik bagi ikut faraid. Jangan ikut kehendak hawa nafsu. Saya nasihat malam ni. Banyak ngaki gini. Jangan bagi ikut kehendak hawa nafsu. Tolong bagi ikut faraid. Lebih selamat dunia dan akhirat. Sebab kalau kita bagi kehendak hawa nafsu, automatik je mari wah tamak lalu. Aku nak tu gelang pita sorak tu emas 10. Orang dulu sahur tu. Gelang pita emas 10. Hak sakemok tak aku nak sorak hak besar sekali tu. Hak lain ambil kemung dah. Ning lah Piramli buat cerita lama dah. Tengok tak? Berapa dia bagi harta dalam gua tu? Satu untuk kau, satu untuk aku. Kepala untuk kau, kepala untuk aku. Tu ya. Nak kabarnya bagi harta saka ni lebih selamat ikut faraid. Kalau bagi ikut hawa nafsu, dia jadi ikut selera kita. Ambil nak sorak tu cicing belah gotang. Hak tu mak sayang sungguh tu cicing belah gotang aku nak. Adik dia pun ngalah, ambil kemung lah. Wari aku cicing suasa sudahlah. Dalam hati perut adik dia, datang hatimu nak bahasa orang. Situ dak lih dah tu. Ingat dah? Situ dah. Bila ada yang dak setuju dak ikhlas. Sebab apa? Sebab bagi harta saka ni dak ikut faraid yang betul, kaedah yang betul. Jadi mari lalu tamak. Hak gini lah paling banyak mai pondok saya perosok dalam masyarakat kita bila iblis syaitan cocok ikut harta benda. Allahu Akbar. Jadi pakak-pakak beringat deh, perosok dalam masyarakat kita ni, hak utama hak dah nampak iblis syaitan ni, pandai dia cocok kita. Pandanya dia cocok kita. Nak suruh jadi kita ni sesat. Nak suruh kita jadi ni murtad. Nak suruh kita jadi kufur. Nak suruh kita jadi melakukan dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Dan yang seterusnya, kita tengok mutaakhir ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ni kata Nabi, iblis syaitan menjadi raja dalam hati manusia. Ingat dah, akhir zaman kata Nabi, iblis syaitan jadi raja dalam hati manusia. Betul tak? Betul. Betul. Iblis syaitan jadi raja dalam diri manusia. Sebab itulah mukaddimah yang saya sebut awal tadi, tolong ingat. Manusia akhir zaman ni, dia kira nak siapa hajat dia je. Jalan apa sekalipun, gohik, gostang pun, dia teruk macam. Dia gohik macam, dok kira apa saja yang terjadi. Sebab itulah, tolong beringat, kesang daripada penyakit yang Nabi sebut dalam hadis ni, 3 perkara ni,
Hak ni kau banyak dalam masyarakat kita yang mana hari ni nak khabar boleh katakan hampir 80% manusia akhir zaman terlibat dengan masalah perosok dalam masyarakat ni yang mana dinodai oleh iblis syaitan. Bila dinodai oleh iblis syaitan, siapa kepada mereka main terlibat dengan sihir santau. Terlibat dengan 7 ilmu hitam. Main terlibat dengan apa lagi? Ilmu guna-guna. Ilmu penunduk. Allahu Akbar. Di pondok saya hari Sabtu. Kemarin di pondok saya, lebih kurang 12 kih. Saya berobat start pukul 9 lebih hari Sabtu. Sebab saya start awal orang ramai. Pukul 3 lebih dah habis lagi. Tapi mari tak ada kuliah. Kita boleh perih ya. Ada kuliah lagi tekok. Mari ada satu kih. Yang mana manusia akhir zaman menggunakan sihir untuk mencapai hajat. Ada kih mari seorang perempuan, anak dara, comel leteng, putih sepu, tak ada jerawat sutir pun pipi. Dah ustaz tahu mana ustaz tengok? Oh dah tengok dah berobat. Dah berobat dah kata dah. Malam ni siapa tak ada jodoh lagi akak? Kita nak win ni. Tapi orang Kuala Berang lah. Ahli kota Persiliwa-liwa lah. Tapi comel. Orang di Ulu ni dia dah kena panas. Dia kebun pohon kayu. Putih bersih. Nak kabarnya, kisah saya berobat hari Sabtu ni. Yang mana dia kena digunakan ilmu minyak canwa yang dilesek pada dia. Bila orang lelaki ni lesek minyak canwa ni pada dia, apa kesan pada perempuan anak dara ni? Mereka awal dia jadi nok. Tapi bila orang kampung khabar, mudah solah, budak lelaki tu semayang 5 waktu dah cukup. Lepas tu jiran tetangga dia khabar, mudah solah, budak lelaki ni sain-sain dengan kaki-kaki pe kuda. Orang bahang pe, orang bahang dadah, orang bahang ketum, mudah solah. Bila dia dengar masyarakat, jiran-jiran khabar lelaki ni, background dia, biodata dia, tak berapa molek, dia start tak berasa nak lah. Dia tak ambuh. Baik. Hak ni puca ni. Bila dia tak ambuh, hak lelaki ni nak ke puan ni, apa dia kata? Kalau mu tak ambuh kat aku nak buat kamu biar mu nak kat aku. Hak ni masalah. Bila hak puan tak ambuh dia, dia start dah cari jalan dah. Dia cari jalan dah. Cari jalan, jumpa Tok Bomo, beli minyak canwa, minyak mati bunuh, minyak penunduk. Dia ada reka dah. Dia reka, dia ajak puan ni jumpa kedai. Wak lolok setuh ikat je. Setuh jibat, setuh baju tepi je. Wak lolok gesek gitu je. Apa yang terkesan pada perempuan ni? Perempuan ni jadi balik rumah, duk ingat kau lelaki ni je. Walaupun mereka awal dia tak ambuh kau lelaki tu. Sebab orang kampung jiran ni royak dah. Dak solah. Tapi oleh kerana kena minyak, dicalik, disapuh minyak dia balik start dana tidur dah. Orang panggil apa? Pungguk. Pungguk rindukan bulang. Tapi dak ni balik. Bulang pula. Duk gila ke pungguk. Nak kabarnya sini, bila kena canwa ni jangan. Sebab apa? Dia jadi terikut. Sebab mainan iblis syaitan, dia goda, suruh gila kat orang. Ini penyakit yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Hak puan ni jadi apa? Bila tidur tak boleh, start dah mari ngarut dah. Dia masuk mimpi ular, masuk mimpi jatuh tempat tinggi, masuk mimpi main senjata tajam, masuk mimpi diburu oleh sesuatu, masuk mimpi jumpa dengan orang mati, masuk mimpi tempat kotor, tempat najis, jambang. Ingat deh, bila masuk tanda alamat mimpi ni menunjukkan seseorang itu terlibat dengan gangguan jin, sihir, santau. Ni tanda-tanda dia yang kita tengok teliti bab ni, orang kena nyakit ni dia akan mari alamat mimpi ni. Siang puan ni. Sebab apa? Dia ingat ke dia tu normal. Tapi apa yang jadi, tiba-tiba ada lelaki masuk mitok dia,
keluarga hak molek ni lah. Masuk niat nak memperisterikan dia. Bila dia tengok keluarga lelaki, dia jadi tutup, tak embuh dah. Hak dia nampak, hak buat ke dia tadi, hak lesek minyak tu. Baik, dia tolak pindangan yang pertama. Baik, 3 bulan yang seterusnya, mari orang lelaki lain pula. Hak ni orang kaya. Anak orang kaya, orang kata orang, tubuh badan yang sempurna baik, bersih, putih. Mitok dia, sama juga. Dia tolak, dia kata tak embuh. Tak berasa nak nikah. Pelik ni ada berasa nikah ni. Kita lambat bertahu tu tak? Orang lelaki. Tu tak? Cakap boleh orang dengar puang. Orang lelaki lambat bertahu kalau puang. No. Tapi, tengok. Bila dipengaruhi sihir, bila tahu lelaki macam mana, comel, semak macam mana pun, kaya macam mana pun, dia jadi tak embuh. Sebab dia dah terkena minyak canua hok buat tadi. Sapalah 3 orang masuk mitok dia, semua dia tolak. Bila dia tolak, mak ayah dia rasa pelik dah. Pelik anak aku ni. Bukan perangai dia ni. Start pada itu, dia jadi panah barang. Ni perempuan ni, andara ni. Dia cakap dia lawan mak ayah dia. Dia tekan. Dia keluar bahasa kesak depan mak ayah dia. Di situlah, ingat ibu ni dia ada naluri dia. Sebab itulah kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk sihir santan ni pada ibu kita. Ibu dia ada naluri membesarkan anak dia daripada kecil sampai besar. Ibu ada tali yang hayat, tali pusat dia dengan anak-anak yang dilahirkan. Jadi kisah tadi, ibu dia kata apa? Bukan perangai anak aku ni. Anak aku daripada kecil, aku besarkan dia sampai besar. Tak pernah dia tekan aku. Tiba-tiba hari ni, dia lawan, dia tekan dan keluarkan kata-kata kesat, bahasa-bahasa kasar. Situ ibu dia mari degat, tersedar, dan ibu dia kata, ni ada unsur lain ni. Bukan anak aku perangai gini. Baik, situlah Allah Ta'ala buka. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Wansur alaina warahmatik. Allah Ta'ala buka pintu hati seorang ibu yang mana dia boleh tahu anak dia ni ada unsur lain ni. Alhamdulillah, mak tadi, ibu tadi bawa anak dia mari pondok saya. Bila mari pondok saya, ternyata bila kena ayat surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, sampai dekat ayat hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Bila sampai ayat tu, tiba-tiba jin dia ngelak. Ha. Aku sekak jodoh dia. Aku tambah wiyan nikah dengan orang lain. Padang muka dia. Dia tambah sangat kat aku. Tubik dah ayat. Padang muka dia sebab dia tambah sangat kat aku. Bila tubik ayat ni kita faham. Dia ni dah terkena sihir. Dia ni telah terkena sihir. Ilmu guna-guna ilmu penunduk. Yang kedua, setelah jin tu sebut, aku sekat jodoh dia, aku tak mahu nikah. Aku sekat dia supaya jadi anak dara tua, tak nikah sampai mati. Yang kedua, jin kata apa? Ha. Aku kawal dia. Aku suruh dia cakap kasar dengan mak ayah dia. Aku suruh dia ni bercakap dengan bahasa kesat. Aku ganggu dia supaya dia tak boleh tidur malam. Aku yang ganggu dia. Setiap kali dia tidur atas katil, aku tindih dia. Nampak tak? Ni kesan yang terjadi pada anak tadi. Jadi, bukti menunjukkan, bila kita baca ru'yah tadi, dia terkena sihir. Ilmu sihir yang dibuat dengan minyak penunduk, minyak canwa. Minta maaf saya boleh buat kesimpulan ini dalam masyarakat kita ni. Hari ni, minyak canwa, minyak mati bunuh, minyak buluh perindu, minyak pengasih ada jual ni. Dalam Shopee ada. Saya cek tengok Shopee. La ilaha illallah. Siap jual. Dalam Shopee ada minyak mati bunuh, minyak canwa, minyak pengasih, minyak cenderawasih, minyak buluh perindu. Macam-macam. Dan saya jumpa bukti di Rantau Panjang. Ada satu tempat tu, dia jual minyak mati bunuh dengan harga RM800 sebotol,
RM2,000 sebotol, RM5,000 sebotol. 3 kelas minyak hati bunuh. Ada jual dah ni. Patutlah dalam masyarakat kita banyak sangat perosok. Sebab ada manusia yang bersekongkol dengan iblis syaitan yang main dengan sihir santau ni menjalankan tugas di akhir zaman. Allahu Akbar. 800, 2,000, 5,000. Hak 800 ni level dia buat sakit. 800 ya. Hak 2,000 ni nepek tiko. Tak boleh gerak. Tak boleh buat kerja. Tu tarah. Hak 2,000. Hak 5,000 ganggu, gugak, reka, buat sampai mati. Tu. 3 kategori saya jumpa baru ni. Allahu Akbar. Hak sedihnya kih ni saya tangani dia hari pertama PKP baru ni di Putrajaya. Bila mana saya jumpa minyak mati bunuh duduk dalam baju kok seorang menteri. Sanggup dah main gitu semua noh. Allahu Akbar. Siang menteri tu. Siapa naik kursi roda. Wheelchair tu. Terpaksa ditolak untuk menghadiri sidang parlimen. Rupa-rupanya orang nak dia sampai mati. Ni berlaku dalam Malaysia kita baru ni. Tapi saya dah nak sebutlah live ni. Live ni, menteri tu. Menteri tu Terengganu kita je. Dekat je sini. Nak royaknya, orang nak dia mati. Sebab orang deki dia, orang sakit hati. Mu ni, mentang-mentang mu jadi menteri ni, habis naik harga sawit. Faham tu dah? Sepatutnya kita bersyukur. Ada menteri Islam yang boleh tolong ekonomi Islam. Tiba-tiba ada dalam masyarakat kita nak bunuh dia dengan jalan sihir. Saya kata apa? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahul maut al maut bardan maut la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya manusia melainkan semua dengan izin Allah, kuasa Allah. Kalaulah manusia ni sanggup buat kerja dengan jalan sihir untuk nak matikan orang, nak bunuh orang dengan jalan sihir, ingat, neraka jahanam selama-lamanya. Ini telah diisytihar oleh zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, sekiranya ada ahli sihir di zaman aku, lalu Sayyidina Umar angkat pedang, ni kisah dia. Sekiranya ada ahli sihir di zaman aku, dia pun angkat pedang. Niscaya aku akan pacung ahli sihir tu. Maknanya Sayyidina Umar isytihar bunuh kepada ahli sihir. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba mutaakhir ini, sihir ini menjadi tajuk yang hangat yang menjadi kemusnahan dalam masyarakat kita ini. Allahu Akbar. Dan paling saya sedih bila tajuk kita kerosakan dalam masyarakat ni, betul kemusnahan. Perosok dalam masyarakat kita ni, paling saya sedih bila mana menteri agama kita juga ada orang sihir baru ni. Saya terpaksa naik ke Putrajaya. Yang mana, tolong ingat deh, saya minta orang yang Islam mengaku beriman ni jangan main dengan sihir. Sebab kita akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya sedih. Sebab apa? Nak pergi musyawarah sampai bilik meeting rebah. Subhanallah. Minta maaf saya dah cerita lanjut, tapi saya sedih bab ni. Orang Islam kita yang title Islam juga, yang hanya gila jawatan, yang hanya nak kedudukan, sanggup main dengan sihir santau. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri pertolongan, kih dia selesai dah. Jadi nak kabarnya, perosok dalam masyarakat kita ini kau menjadi-jadi dengan sebab manusia ni dicocoh, dibisik Tok Guru Iblis Syaitan bermaharaja rela dalam masyarakat kita. Jadi insya-Allah nak panjang dia. Kau milang ni ke kau sedap kau panas. Tak apa dah. Kita berhenti dulu lah. Kalau kita berhenti, tagi jeput pula. Kita mari pula. Kalau kita perhabis malam ni, dia nak jeput dah hari.
Gurau tu dia. Jadi insya-Allah kita buat kesimpulan deh. Kita buat kesimpulan ni, perosok dalam masyarakat kita ni yang mana sihir santau ni kau banyak learning. Allahu Akbar. Kau banyak. Jadi waspadalah kita dengan perosok dalam masyarakat kita ni. Jangan kita terlibat dengan sihir santau. Jangan kita terlibat dengan khianat wak zoling ke orang. Jangan kita terlibat dengan syirik kurafat di akhir zaman ni. Sebab apa? Saya bimbang. Saya bimbang akhir zaman ni iblis syaitan dibaca tanda kiamat. Ingat deh. Disebut dalam kitab apa nama ni? Dalam kitab Jamal Usul, alamah sughra, alamah wusta, alamah kubra. Tanda kecil, tanda pertengahan, tanda besar hari kiamat. Yang mana ingat, walaupun iblis syaitan dia tak tahu hari Jumaat yang mana akan terjadi kiamat, tetapi iblis syaitan dia boleh baca tanda-tanda hampirnya kepada kiamat. Faham molek? Sebab itulah hari ni sedaya upaya iblis syaitan dia cari jalan nak menjadikan perosok dalam masyarakat kita ini. Tolong waspada. Iblis syaitan dia cari jalan macam mana aku nak musnahkan orang Islam. Macam mana aku nak laga-lagakan orang Islam biar baloh sesama sendiri. Ni sedang terjadi dalam masyarakat kita hari ni. Jadi insya-Allah saya kira setakat tu dulu dengan tajuk perosok dalam masyarakat Islam kita ni. Mudah-mudahan kita jadi orang Islam yang akhir zaman ni kita waspada, kita jaga diri kita baik-baik, jaga agama kita baik-baik. Jangan jadi orang Islam yang terikut dengan tok guru, iaitu iblis syaitan. Ingat kita jangan jadi orang Islam yang terikut dengan tunjuk ajar tok guru iblis syaitan. Dah so bagi tok guru huduh ngak. Tapi nak orang tunjuk ajar dia tu lah. Dia jadi tok guru kita, iblis syaitan ni bila kita ikut dia. Jadi wal'ayazabillah, mintaklah Allah Taala jauhkan daripada kehidupan kita. Baik, dah ustaz, tolonglah ajar malam ni sikit. Amalam dia God nak suruh jauh daripada iblis syaitan ni. Amalam dia God nak suruh jauh daripada perosok dalam masyarakat ni. Insya-Allah malam ni saya nak ajar 2-3 benda, 2-3 ayat yang kita boleh sama-sama amalkan. Yang pertama, tolong start malam ni jangan tinggal amal baca ayat kursi. Tolong ingat. Jangan kita hanya baca wirid lepas sembahyang je. Kalau boleh ayat kursi ni lepas sembahyang pun baca, bangun tidur pun baca, sebelum tidur baca, doa tidur tu baca ayat kursi dulu, baru tutup dengan bismikallahumma ahya wa amut. Sebelum baca doa tidur baca ayat kursi dulu. Jadikan ayat kursi ni amalan untuk benteng, untuk kita jadikan dia sekatan daripada tipu daya perosok iblis syaitan ni. Amal ayat kursi tu dah. Dah ustaz, ada tak tip cara baca? Baik. Jangan baca sekali ayat kursi. Siapa baca sekali sama macam wirid semayang. Ingat Quran ni dia ada cara kaedah dia. Baca wirid semayang macam mana? Baca untuk jadi sekatan pelindung pagar diri macam mana? Dia ada kaedah dia. Kaedahnya ayat kursi untuk pagar diri, untuk pendinding, untuk sekatan, dia kena baca dengan wakaf yang betul, wakaf 9. Dan ayat yang terakhir tu wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, jangan baca sekali. Sebab dengar molek, sebab siapa yang baca sekali ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal azim, iblis syaitan duduk gini. Dia kata apa? Mu baca aku dah takut. Dah apa ustaz boleh ayat iblis syaitan duduk gini? Saya pernah berdepan. Saya khabar ni, saya sebut dalam kuliah, saya pernah kena. Tengah-tengah berbab, mari Azazil, mari Ifrit. Dia ikut saya baca kursi ni. Penuh saya berdepan kih Azazil, Ifrit. Dia mari tengah saya berbab, dia tak tangan gini. Mu baca aku dah takut. Aku tahu isi kandungan Quran. Maknanya dia ni iblis tu. Kalau dia kata aku tak takut,
Aku tahu isi kandungan Quran. Itulah iblis, syaitan nak kenal. Dia beza dengan jin, jin lain. Dan satu lagi tolong ingat, jin ni ciptaan dia lain. Iblis syaitan ciptaan dia lain. Jangan kata jin iblis sama, jangan. Iblis asal daripada ketua malaikat. Jin Allah Ta'ala cipta di bumi dah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk sujud beribadah kepada Allah Ta'ala. Jin ni ciptaan lain. Iblis syaitan ciptaan dia lain. Dua makhluk yang berbeza. Sebab itulah iblis syaitan yang main. Hidup gitu. Dia sombong. Dia tahu Quran. Jadi, tolong baca ayat kursi. Wakaf 9 biar betul. Dan ulang ayat yang terakhir. Wala ya'uduhu hifzuhuma wahwal alil azim. Paling kurang 11 kali. Ulang ayat tu. Wala ya'uduhu hifzuhuma wahwal alil azim. Wala ya'uduhu hifzuhuma wahwal alil azim. Biar cukup 11 kali. Siapa yang baca ulang-ulang kali, iblis syaitan akan kepanasan, akan terbakar, akan binasa walaupun dia tidak mati. Ingat dah iblis syaitan tidak mati. Jin mati. Dia gitu. Sebab tu kata dia lain. Iblis syaitan tak mati. Dia akan mati hari kiamat. Tapi jin mati macam manusia. Cuma bezanya jin ni umur dia panjang. Umur dia panjang, kehidupan dia ni kehidupan yang ada tabi'i yang lain daripada manusia. Kalau kita makan nasi, kita makan ayam, ada kuah. Iblis syaitan jin dia makan belulang binatang. Kulit-kulit binatang. Kulit binatang, tulang binatang dia makan. Tu makanan jin. Disebut dalam kitab. Sisa-sisa daripada tulang-tulang tu makanan jin. Sebab itulah ingat deh orang lelaki, bila kita melakukan ibadah korban, tulang-tulang giabok tu orang lelaki beringat giabok. Wasuk gok hak daging rebang. Nya gomo dak ingat ke bini. Musim rebang kalau giabok dia pakai wasuk. Ya gomo sungguh ti. Dak apa ustaz, setahun sekali. Teh darah tinggi mbek nok 280. Dadak wid 280 apa? Tulang sosok giabok sedung straw. Natang susung tulang tu paling kuat kolesterol. Nyati bang tu temperature darah tinggi 280 bawah. Naik. Nak kabarnya ingat deh. Tulang-tulang yang mana setelah kita makan binatang korban tu, buang dengan baik. Sebab dia makanan jin pula tu. Ni dok kita. Lepas rebang, Allahu Akbar, tepi rumah tu berselepah. Tulang rusuk, tulang monggeng, tulang belakang, giabok. Nyepai kau ikut dam belakang rumah. Jangan makan anjing tu. Jadi nak khabar pada ayat tadi, jin ni diciptaan lain, iblis syaitan ni ciptaan lain. Saya tak mau sebut dah tajuk tu sebab kita tajuk ni perosok. Kalau sebut tajuk jin 2 jam pula dah habis. Jadi nak khabarnya amal ayat kursi dengan wakaf 9, ulang ayat yang terakhir wala ya'uduhu hifzuhuma wahwal alil azim 11 kali paling kurang. Cuba amal. Yang kedua, amalan pakai amal lelaki ke puang supaya kita dihindari daripada rosok dalam masyarakat ni. Cubalah amal ayat 3 ku. Tapi jangan baca sekali minta tolong. Baca sekali macam wirid lah. Iblis syaitan tak takut. Paling kurang baca 3. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baru betul. Siapa baca sekali, iblis syaitan duduk gini. Mudah saya baca, aku tak takut. Hak ning lah penuh terjadi seorang perawat. Dia berobat orang. 2 jam baca Quran. Iblis duduk gitu. Siapa saat aku ngatuk ni. Nak royaknya asyik iblis syaitan dengar dia baca Quran. Sebab iblis syaitan dia tahu Quran. Cuma dia engkar tak mau beriman je. Cara dia kita faham molek. Jadi bila kita baca ulang-ulang kali, iblis syaitan akan binasa. Jadi hak 3 ku ni paling kurang baca 3. Dah orang tanya dah ustaz, baca 3 tu ada hadis? Ada. Nabi SAW sebut, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali,
menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Tengok fadilat dia. Baca 3 kali Al-Ikhlas macam baca senaskah Quran. Jadi lepas ni dah baca tiap-tiap hari biar 3 paling kurang. Jangan baca sekali-sekali. Sebab hari ni kita pelik. Kalau kita tanya gaji PT, nak banyak nak sikit? Nak banyak tak? Tanya gaji, tanya PT, nak banyak ustaz. Tapi kalau kita tanya pahala, dia jawab nak banyak juga. Dia jawab nak banyak juga. Tapi wah malah tu. Wah cocok duri palah ni payah. Oh, kena duri palah jangan boh. Sungguh lembek tekak lalu. Jadi cuba amal 3. Yang seterusnya untuk amalan kita nak hindari daripada perosok dalam masyarakat itu ni. Yang pertama ayat kursi, yang kedua 3 kum. Yang ketiga kalau boleh orang lelaki orang perempuan kalau boleh cuba amal baca surah Al-Baqarah. Kalau boleh biar khatam dalam rumah kita. Paling kurang setahun sekali. Minta tolong. Paling kurang khatam surah Al-Baqarah setahun sekali dalam rumah kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, niscaya dihindari dia daripada sihir santau, gangguan makhluk halus, iblis, syaitan, jin. Tu Nabi sebut dengan hadis. Jadi kalau boleh khatamkan surah Al-Baqarah paling kurang setahun sekali dalam rumah kita. Boleh dah? Baca khatam surah Al-Baqarah ni tak wajib habis sekali, tapi kalau boleh nak suruh habis lalu. Kalau tak boleh, bacalah semuka surat sehari pun tak apa. 12 hari, 13 hari pun tak apa. Janji khatam habis surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Untuk nak menjauhkan, untuk nak menghindari perosok dalam masyarakat kita, gangguan iblis, syaitan, jin dalam rumah tangga kita. Sebab apa saya sebut dengan hadis ni? Sebab minggu ni saja ada 3-4 kes yang mari ke pondok saya rumah gangguan. Hari ni ada 2. Hari ni saja 2 dah. Dalam Terengganu kita je. Ustaz, hak tadi, hak tengah hari tadi. Ustaz, minta tolong ikhtiar ustaz. Rumah hamba ustaz tepat orang buang acok zaman dulu. Ni kisah berlaku di Kuala Terengganu tadi. Dia mari pondok saya tadi. Tolonglah ustaz, rumah saya ni orang dulu-dulu tok-tok tu sebut sangat tepat orang buang acok. Allah ustaz, bukan rumah saya saja. Rumah jiran saya depan kiri kanan habis kena ngosek ustaz. Ni, hak berlaku di Terengganu, hak mari pondok tadi. Di situ apa? Ada bunyi wah guli atas hatak. Ada bunyi benda terjun dagong atas hatak. Macam nak pecah hatak. Ada duk jalan bira kaki 5 rumah corang hatak. Ada duk mai ketuk pintu. Ada duk mai wisalang. Dulu ingat tak? Kita Malaysia kecuh dulu. Kecuh dulu. Isu hak duk mai jaruh orang wisalang. Ketuk itu. Kecuh kejap Malaysia ni senyap oh. Senyap oh. Dulu raung Malaysia oh. Daripada Selangor Kedah habis nyeraung. Ketuk itu. Jadi tadi ada pula di pondok saya rumah yang ada gangguan. Dan ada saya WhatsApp on the way mari ni. Sahabat kita sendiri pun dalam geruk Ustaz Azhar ni pun ada WhatsApp saya ni. Tolonglah Ustaz, hamba baru masuk rumah baru. Kita tanya dia apa? Allah Ustaz, nyekosek orang puang saya, bini saya, nyengopa dalam rumah, nyengopa beruk dalam rumah, hitam bulu. Lepas tu Ustaz, saya nyaku pak penjuru. Ustaz pingwi batu sungai paku garang ada sekatan tu saya cakulah nak pagar. Jin nyaku etek. Jin tu nyaku etek. Ni kisah benar ni. La ilaha illallah. Kita ayat yang ruqyah baca pada paku batu nak ikhtiar dengan ayat 7 Mubin Surah Yasin nak pagar sekatan. Kita ke dia. Dia balik tanang nyaku pak bucu rumah kita Dia nyaku jin tu nyaku etek. Lalah WhatsApp saya Ustaz Ping sama naik kita nyaku dia nyaku etek. Kata hebat jing ni. Jadi kesimpulan malam ni amalah baca surah Al-Baqarah walaupun khatam setahun sekali dalam rumah kita untuk nak hindari perosok dalam masyarakat ini yang datang daripada iblis, syaitan, jin. Tapi kita jadi fikrah dah. Jadi fitrah dah hari ni. Sebut surah Al-Baqarah panjang ustaz.
Sebut Al-Baqarah lembek tekak lalu panjang. Tapi kita heran, dia buka Facebook, molek ada. Siapa mampu habis bateri. Cek habis komen, like, share. Molek ada sejam. Tapi sebut baca Quran lembek tekak lalu. Ingat, iblis syaitan contoh hati kita supaya tak embuh baca Quran. Ni perosok. Ni perosok ni, duk hasut kita ni. Tapi kalau baca Facebook, Instagram, oh ya Allah, habis friend list pun. Hak 5,000, tambah pula. Dah, hak friend boleh kota 5,000. Buat page terus. Nak tambah lagi kenalan Ingat, ni dalam masyarakat kita. Sebut baca Quran, lembek tekak ngatuk mata. Tapi kalau tengok telefon, Facebook, WeChat, Instagram, dak ngatuk mata bah. Tambah-tambah orang muda, Tapi orang muda pacu kuih ni bagus. Dak macam kampung kita. Kampung kita malam-malam gitu. Buat tanah. Belakang dinding. Lalu bang. La ilaha illallah. Ingat nak apa? Main game 4G belawang sama geng dia. Oh, gila natang geng ni jangan. Bukan orang dia natang geng. Natang geng ni jangan. Dia beratur lebih ada atu ni. Geng ni dia beratur lebih ada jin, lebih syaitan ni. Oh, ya hasut orang muda kita. Dok kerja buat orang muda kita. Pada main geng gitu. Nak kabarnya, ingat. Ambillah masa kita. Carilah masa kita untuk Allah. Jangan kita hanya cari masa untuk dunia, harta benda saja. Jadi, insyaAllah pakat amal baca surah Al-Baqarah. Dan yang terakhir, pukul 9 lebih dah. Tak boleh lama-lama ingat. Nak mari pulak sila. Baik, sebaik-baiknya bertawasul, innamal a'malu binniyat, niat minta dengan Allah Taala, kita baca dengan niat, dengan tawasul, ya Allah aku baca ni mohon berkat-Mu ya Allah, minta selamat rumah aku, tempat duduk aku, ahli keluarga aku, anak beranak aku, minta selamat. Bertawasul lebih baik. Jadi jangan kita baca Quran tapi tak ada niat. Dah Allah Taala nak buat tanda kita. Jadi biarlah innamal a'malu binniyat. Kita tawasul niat untuk sekatang, untuk selamat rumah tangga, untuk selamat anak isteri kita, cucu-cucu kita, insya-Allah itu lebih baik. Jangan baca tak ada niat, jangan. Balik sama macam wirid semayang. Jadi biar ada niat kita baik. Dan yang terakhir saya nak sebut ni, Al-Baqarah, dan yang terakhir. Yang terakhir paling mudah. Cuba amal paling mudah. Cuba amal selawat Nabi paling kurang 100 kali sehari. Ingat selawat Nabi paling kurang 300 kali sehari. Ni saya khabar dalam kuliah umum. Tapi siapa yang nak ikut amalan hak saya buat, hak Darul Arif perubatan saya buat, cuba amal selawat Nabi 300 kali sehari. Jangan 100. Kalau 100 tu kita kira makam orang awam. Bila kita nak lebih, selawat biar lebih. Fadilat dia kita boleh lebih. Ganjaran dia kita boleh lebih. Jadi siapa nak amal hak 100 kali pun boleh. Nak amal hak 300 kali sehari pun boleh. Jadi insyaAllah. Boleh. Tak ada masalah. Sebab selawat Nabi ni dia tidak syarat bersambung. Jadi nak putus pun tak apa. Nak tanda sambung pula pun tak apa. InsyaAllah. Jadi pakat-pakatlah selawat Nabi. Sebabnya akhir zaman ni, tolong ingat, saya tegur di saya nasihat di saya, dan hak mari malam ni, akhir zaman ni tolong beringat. Apa benda hak kena ingat? Kita atas dunia ni, kita ada kabel. Kita ada kabel YB, ESCO, betul tak? Menteri Besar, Sultan. Atas dunia, kita ada kabel dunia. Bila kita mati esok, kita nak ambil kabel mana? Cuba tanya. Pegang kemah-kemah ayat mana ni? Atas dunia ada belakang kabel. YB ni, ESCO ni, Menteri Besar, Sultan ni. Ni atas dunia. Akhirat, setelah kita mati esok, kita nak pakai kabel siapa? Melainkan, in syafa'atul lillah, isfa' lana ila rabbi. Ala tara ma qad balabana, ala tara mahnu fih, isfa' lana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabel kita setelah kita mati,
nombor satu sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi start malam ni tolong jangan tinggallah selawat Nabi. Hak ning je yang akan tolong kita selepas mati, syafaat hak boleh tolong kita. Atas dunia kita kabel manusia banyak, tapi bila mati tak ada kabel manusia. Ingat kita akan ambil kabel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak dalam hidup kita. Mudah-mudahan setelah kita mati seksa, kita ada penolong kita yang akan tarik kita hak nak pergi ke neraka dah. Dengan syafaat Nabi, Nabi tarik ummati, umat aku keluar daripada neraka wa masuk ke syurga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kedeku, jangan malah, jangan kita jadi orang yang tambuh berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kedeku malah tambuh, rugi di akhirat kali, tak ada kuasa veto hak nak tolong dia, syafaat hak boleh tolong dia. Jadi ambillah peluang di saat kita hidup ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita rahmat selamat dunia dan akhirat. Jadi saya kira sekadar tu dulu, insya-Allah. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lemah serta kurang itu dari diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afa fa'fu 'anna ya Allah wa 'an walidina wa 'an jami'i muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami bertangan berdoa padamu malam ini ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang istiqamah dengan iman, Islam, ihsan. Daripada awal sampailah akhir ya Allah. Daripada kami hidup sampailah kami mati ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau pandang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan ikatkanlah kami, hati kami, jasad kami dengan masjid surah-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang senantiasa mencari bekalan untuk menuju akhirat ya Allah. Dan bukalah pintu hati kami dengan hidayah mukjizat Al-Quran dan panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berdepan dengan wabak COVID-19 ini ya Allah. Penyakit yang tidak dapat dilihat dengan mata ya Allah. Penyakit yang tidak dapat dihidu dengan hidung ya Allah. Penyakit yang tidak dapat didengar dengan telinga kami ya Allah. Maka Engkau angkatkanlah penyakit wabak COVID-19 ini ya Allah. Sebelum kami berdepan dengan bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Kami lemah, kami tidak berdaya ya Allah. Kalaulah wabak COVID-19 ini bala musibah yang Engkau datangkan ya Allah, maka angkatlah kembali ya Allah. Angkatkanlah kembali. Dan Engkau hapuskanlah ya Allah. Dan Engkau berikanlah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang terkena wabak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami mengadu, hanya padamu kami meminta pertolongan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya terlupa, malam ni ada saya bawa 2 salinan buku ruqyah. Dua salinan buku ruqyah. Tiga salinan buku ruqyah, himpunan ruqyah yang daripada Darul Arif yang saya sendirilah. Himpunan buku ruqyah ni daripada hak saya sendiri. InsyaAllah saya akan ijazahkan pada semua yang hadir pada malam ni, jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Cuma saya bagi 1 salinan pada lelaki, 1 salinan wakil pada perempuan.
Potostik bagi pakai amal Ayat ni saya himpun sendiri, paling mudah, paling simple, tak payah buka Quran untuk memudahkan kita beramal. Jadi insya-Allah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya menyerahkan himpunan ruqyah yang telah dibukukan untuk manfaat, untuk diamalkan, untuk mencari redha Allah, untuk mencegah daripada wabak penyakit, untuk menghindari daripada sihir santau, untuk menjauhkan daripada bisikan gangguan iblis syaitan jin. Dengan ini saya mengijazahkan amalan ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati insya-Allah. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala memberi rahmat, Allah Ta'ala memberi pahala, Allah Ta'ala memberi ganjaran insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.